Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia Ustaz Mursi, bagian usaha kawasan di bagian saya sudah termuda selaku ketua kawasan, nama saya sudah terutama menjadi ketua kawasan di pimpinan kawasan Dewan Pemuda dan Dewan Muslimat kawasan, mengurusi dan ayah bagi silakan belum jadi ketua dan ayah kekuasaan kawasan, untuk guru, para alim ulama, pimpinan dan penduduk kampung ini, adik-adik dan penduduk kompas, adik-adik dan penduduk kom, adik pengadilan kemahiran, terusnya perempuan dan perempuan, ibu bapa, muslimin dan muslimah yang dihormati sekalian. Sama sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan limpah keizinannya pada kita semua. Pada malam ini datang bersama dalam satu majlis selama diadakan oleh kawasan Siu dengan bersama mengucapkan juga. Saya terlebih dahulu mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak kawasan dan juga kepada majlis tindakan jadi yang telah sudi menjemput saya dan memberi peluang kepada saya untuk bersama dengan perempuan pada malam ini. Dan kesempatan ini saya ingin mengucapkan tahniah kepada seluruh rakyat di Kedah yang telah bangun dan bangkit setelah mereka menyadari kezaliman itu berlaku kepada rakyat di negara ini. Kita mengadakan perhimpunan aman untuk menyerahkan memorandum rasa malas bantah rakyat di negara ini terhadap kezaliman yang maha besar yang dilakukan oleh kerajaan UMNO dan Barisan Nasional dengan merobohkan masjid yang juga dan juga merobohkan rumah-rumah kediaman di seluruh negara Indonesia di dalam rancangan tanah berkelompok. Saya harap bahawa kebangkitan ini bukan hanya kebangkitan yang bersifat sementara. Dr. Mahathir pernah mengatakan kepada kita bahawa orang Melayu mudah lupa. Saya ingin mengingatkan kata-kata ini kepada Dr. Kata-kata ini bukanlah sebagai kata-kata khidmat daripada Dr. Mahathir. Tetapi saya percaya Dr. Mahathir telah pun membuat penelitian tentang budaya berfikir, budaya hidup orang-orang Melayu. Sebab itu di zaman pemerintahan Dr. Mahathir, dia berani untuk melakukan apa sahaja yang bertentangan dengan kehendak rakyat. Seperti mana yang disebut oleh Ustaz Uda tadi, yang rakyat tak fikir, nak roboh rumah, rakyat tak fikir, dia roboh. Rakyat tak fikir, takkanlah kerajaan UMNO Barisan Nasional yang melakukan daripada dulu penerapan nilai-nilai Islam, sekarang Islam Madani, nak roboh masjid. Kita tak fikir, dia boleh buat. Kita tak fikir, dia nak bunuh orang. Kita tak fikir, takkanlah kerajaan zaman moden ini ada kerajaan yang memerintah sanggup bunuh rakyatnya. Kita tak fikir sebab kita membayangkan bahawa yang akan melakukan perbuatan sedemikian rupa untuk membunuh rakyat
fikir bahawa kepada orang mati yang mulia. Kita tak fikir dalam orang tak fikir. Saya percaya bahawa tidak ada dalam otak pemikiran orang Melayu yang akan berfikir bahawa kerajaan daripada orang-orang Melayu Islam akan mampu perbuatan yang demikian rupa. Kita tak akan fikir. Tapi yang kita tak akan fikir itu akan berbuat. Sebab itu, sejak daripada zaman beberapa hari ini, semua melakukan pembunuhan yang berlaku di Melayu. Kita akan fikir kerajaan itu bahawa dia akan bunuh orang. Kita akan fikir bahawa kerajaan mendatangi mereka pada waktu itu akan membunuh orang, membunuh para ulama. Tapi dia boleh buat. Sama zaman kerajaan Islam ini, kita tak fikir selama ini sewaktu berlaku proses peralihan daripada pemahaman kepada Allah, orang semua mengharapkan ingat zaman yang akan lebih baik daripada zaman berlalu. Sebab kalau anak buku, kalau cucu buku, kalau menjadi imam, orang semua tak perlu mengharapkan bahawa tentulah zaman peralihan yang akan lebih baik dari Islam. Dan tentulah kita tak percaya bahawa zaman pada anak buku, cucu buku, oleh orang masjid. Boleh untuk rumah kejayaan. Tentera yang pernah berjasa kepada negara untuk mempertahankan tanah air. Rumah tentera yang sudah berumur. Tentu bayangkan bagaimana sebuah kerajaan yang tidak ada hati kuat, yang tak ada dalam diri pemikirannya, kenang bunyi. Dia yang minta rakyat untuk kenang bunyi UMNO warga Islam. Pemimpin UMNO hanya tahu minta rakyat kenang bunyi UMNO warga Islam. Karena UMNO warga Islam, komonnya rakyat dapat hidup mewah, dapat hidup bahagia. Tapi bagi pemimpin UMNO, tak ada dalam diri pemikirannya, tak ada. Untuk tidak mengampuni rakyat, untuk tidak mengampuni bagaimana orang tentera yang telah membantu mempertahankan tanah air kita, untuk memastikan keselamatan tanah air. Suami bicarakan bahawa rakyat tidak harus lupa, tidak semuanya harus melupakan. Semua itu untuk mengelakkan mata melupakan waktu juga. Saya nak katakan bahawa dia tidak ingat dalam mimpi kita, dalam tidur kita, dalam mimpi kita tidak mimpi bahawa Allah memang jahat melupakan kita semua. Supaya kita tidak tahu. Kali pun kita tak lupa, sekarang pun tak lupa. Dalam tidur pun kita ingat. Ini kita asyik dengan bola ada. Minum bola, makan bola, tidur bola. Sekarang makan amno kalian, minum amno kalian, main bola amno kalian, tidur amno kalian. Makan amno robo masjid, minum amno robo masjid. Bekerja amno robo masjid, tengah main amno robo masjid, tengah tidur amno robo masjid. Sampai saya akan datang insyaAllah. Ingat punya ingat, sampai boleh tulapan, kenapa pakai ini pula? Sebabnya kerajaan membantu orang untuk memastikan mereka punya kediaman, tempat tinggal. Bukannya kita merobok rumah rakyat. Pak Rasulullah menyatakan antara konsep Islam hadani Islam hadani yang mengatakan bahawa ia adalah
kemiskinan itu ada unsur kemiskinan ialah apabila seseorang kita punya rumah, tak punya tanah. Sekarang oleh kerajaan Barat telah berikan tanah kepada mereka. Kemudian mereka telah memberikan rumah. Sepatutnya kerajaan membantu rakyat yang ada sekarang untuk terus menyiapkan rumah mereka. Bukan mengobohkan rumah. Soal itu saya katakan bahawa pemimpin-pemimpin UMNO sebenarnya mereka telah menipu rakyat dari seluruh Islam Azam. Mereka hanya menerjemahkan kononnya bahwa ini adalah Islam Azam dan memajukan umat. Tetapi dalam pelaksanaannya mereka sebenarnya sedang mematikan sebuah kehidupan dalam masyarakat kita. Yang tak dapat tanah yang rumah dia tak dirobohkan. Dikenal pula ada buka pintu. Apa sebabkan yang dilakukan oleh kerajaan PAS pada masyarakat ini pada bulan yang lalu semua itu jalan. Kita hapuskan buka pintu. Dia bunuh balik. Kita pergi sana, dia nampak. Kalau orang berubah, dia ubah. Masjid yang tidak sanggup untuk mereka membina masjid, dia ubahkan. Sepatutnya dia harus berterima kasih kepada para keluarga ini yang telah melakukan satu kebaikan yang penting untuk kehidupan rakyat. Kita berikan mereka tanah, kita menganjurkan mereka membina rumah, supaya kemudian kita menganjurkan mereka membina masjid, kita membantu mereka untuk apa? Kesenangan di dunia dan juga di tidak semua musik yang dilakukan oleh kerajaan PAS, kerajaan Barat ini. Apa ditunjuk oleh Ustaz Muda tadi? Saya pun cerita tadi di Batunan di rumah kawan. Ditunjukkan kepada dia suka pintu. Minta pun dijelaskan. Sampai seribu lebih kawan untuk makan. Untuk kali ini saya tak akan lebih. Ini slogan Islam Hajari, Terengganu Hiskari, pemimpin UMNO pencuri. Saya menghasilkan dengan penuh sedar kepada tuan-tuan pada malam ini. Mana yang sampai kawasan yang dikenal dalam kawasan Buka Pintu, sampai di tuan-tuan mesti bersepakat semua lihat. Jangan layak. Jangan layak. Kalau dia nak tangkap, kalau dia nak tinggal, kalau dia nak siap rumah kita, silakan. Kalau dia nak tangkap, ramai-ramai, lihat. Mana orang yang dapat kamar, dia nak rumah, kalau dia rumah dia dua kali. Sebelum ini, kalau sebenarnya duduk orang selepas ini, semua orang daripada 65,000 blok itu buat perumahan depan pejabat pemerintah. Buat dengan perumahan itu semua, bawa semua keluar. Kita masak nasi bawah. Saya tahu apa contoh juga. Saya tahu apa contoh. Jangan mana suka tunggu. Jangan dia. Mau boleh lalu kau mau. Nah. Ayo sini kau ya. Oh, ini bagi cari hal lain, kita rekam 3 atau 2 ini.
Dia tak kecil tu. Hanya nak orang lain tak saya. Ada orang dia kata, aku dah ada motor tak pakai topi jadah. Aku di kau aku dah. Tak pakai kamera. Naik malam. Naik malam. Dia nampak lampu hilang. Orang hilang. Padahal kalau tu boleh lampu jadi apa saja. Kalau ada tu saya baca kau sama kenal dia sama. Sebab itu tuan-tuan dan saudara-saudara, kita sedang dibebankan dengan satu bebanan yang terlalu berat untuk ditanggung oleh rakyat marah seperti kita. Cukai pintu dinaikkan, dinaikkan minyak dinaikkan, kenaikan minyak membawa kesan kepada kenaikan harga bawah. Tepung gandum naik 15 sen. Minggu naik harga. Selama masa barang-barang keperluan naik harga. Kerajaan sedang mengkaji untuk menghapuskan subsidi pinjai, subsidi minyak. Sudah bisa. Hari ini telah dikata bahawa supaya penghapusan subsidi pinjai tidak akan membebankan rakyat. Dia sebut apa dia buat, dia kata tujuannya akan membebankan rakyat. Tetapi yang menanggung apa? Baru dia kata bahawa kenaikan harga minyak ini satu benda yang sedikit yang tidak membebankan rakyat, tetapi yang menanggung kita. Sekarang kerajaan selalu mengkaji untuk menghapuskan terus subsidi diesel. Kesannya nanti tuan-tuan bila subsidi diesel dihapuskan, semua kos akan menambah. Sebab semua kos perkhidmatan awam ini kebanyakan yang menggunakan diesel. Sama ada bas-bas ekspres, kereta sewa, teksi dan sebagainya. Kebanyakan yang menggunakan diesel. Lori-lori pengangkutan yang membawa barang dan sebagainya menjadi keperluan hidup kita. Semua yang menggunakan diesel. Sekarang kita bayar kata-kata yang kotor. Kerajaan Allah Baraka Nasional sudah tidak mampu untuk menguruskan negara kita. Baik dalam konteks agama, baik dalam konteks ekonominya, baik dalam konteks pendidikannya, baik dalam konteks pembangunan sosialnya. Kerajaan Allah Baraka Nasional sudah tidak mampu untuk menguruskan kehidupan kita. Semua bebanan itu nak diletakkan kepada rakyat. Urusan keagamaan kita lihat. Urusan kehidupan beragama. Kita lihat bahawa Allah Baraka Nasional membuka ruang kepada berbagai-bagai aliran pemikiran Islam yang menyimpang kehidupan berakidah untuk orang Islam. Sekarang masuknya, sedang mengalirnya dalam kehidupan orang Islam dalam pemikiran orang muda Islam kami, apa yang dikatakan Islam liberal. Semua ini akan membuka akidah orang Islam. Dan antara orang yang menganut pandangan tersebut ialah pemimpin sebagian daripada pemimpin-pemimpin kami. So itu kan kita ekor daripada isu itu satu ketika dahulu yang akhirnya menyebabkan ada sekelompok kumpulan masyarakat rakyat Malaysia mengumumkan memorandum kepada kerajaan dan akhirnya mengambil
ada penganut kepada satu kepercayaan baru dalam pemikiran ajaran Islam itu. Sebab itu saya kata di mana-mana bahwa Islam hari ini merupakan sebagian daripada agenda gerakan Islam liberal untuk memisahkan kehidupan umat Islam itu daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Sebab itu kita bimbang bahwa pembangunan yang akan dilakukan oleh kerajaan dalam beberapa perkara apabila beberapa orang berdiri secara terang-terangan telah menyatakan sokongan terhadap kumpulan-kumpulan gerakan Islam liberal ini, maka sudah pasti ajaran itu akan diserahkan melalui proses pelaksanaan pembangunan yang akan dibuat oleh menteri-menteri yang menentukan kementerian-kementerian itu. Antaranya yang Kementerian Belia. Menteri Belia menyatakan sokongan secara terang-terang kepada kumpulan ini. Tentang bayangkan bagaimana nanti pembangunan Belia yang akan dibawa kepada masyarakat Belia dalam negara kita, remaja dalam negara kita ini, sudah pasti akan dikerahkan aliran ajaran Islam liberal ke dalam program pembangunan tersebut. Dan sudah tentu bahwa ini akan menggugat secara halus, akan menggugat akidah umat Islam Muslim kepada Belia dan remaja. Apakah kadang-kadang Belia dan remaja kita yang tidak cukup punya kepahaman Islam yang menurut dan ini akan memberikan tekanan buruk kepada kehidupan berakidah. Begitu juga dalam Kementerian Kebudayaan yang mestinya juga menyokong gerakan Islam liberal sampai terpendak dia menyokong kumpulan yang menumbuhkan suara daya antara agama dan seorang Islam. Untuk bayangkan bagaimana program pembangunan kebudayaan kepada masyarakat kita, dan sudah tentulah gerakan Islam liberal ini akan mempengaruhi menteri ini supaya beberapa tuntutan mereka itu mesti diterapkan dalam pembangunan kebudayaan dan kesenian di bawah kerajaan Islam hari ini. Menteri Haluan Wanita Datuk Syariah Jalil untuk bayangkan bagaimana dasar dan dua pelaksanaan program pembangunan wanita dan keluarga sudah tentu adalah kira aliran pemikiran ajaran Islam liberal. Sudah tentu akan berlaku berbagai-bagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat kita ini, khususnya kepada masyarakat Islam dalam negara kita. Sebab itu, saya sangat bimbang dengan perkembangan-perkembangan yang seperti ini. Yang kalau pemimpin-pemimpin masyarakat, kalau anggota masyarakat tidak melihat secara yang serius dan menangganinya, secara yang bersungguh-sungguh untuk membentuk membina atas nama masyarakat kita ini, membina masyarakat kita, membina anak muda remaja kita ini dengan kepahaman Islam yang betul, maka sudah pastilah mereka akan dipengaruhi oleh program pembangunan yang akan dibuat oleh kerajaan melalui kementerian-kementerian yang saya sebut. Walaupun tidak kementerian yang saya sebut, tetapi ketiga-tiga kementerian itu merupakan kementerian yang sangat berpengaruh dalam membantu, membina, membangun masyarakat dalam negara. Sebab itu saya katakan bahawa pengurusan kehidupan beragama kita ini tidak mampu diuruskan oleh kementerian. Contoh paling besar yang sedang dibahaskan dalam masyarakat kita hari ini. Sekarang dia nak beri kondom dan jarum percuma kepada penyakit darah dan penidak HIV. Alasannya kata-kata masalah jatuh HIV ini sudah darurat. Majlis Fatwa belum buat apa-apa keputusan, pada sudah pengelola hukum mengatakan bahawa dia darurat, maka dirabuskan. Sekarang semua orang kata darurat.
mempermain-mainkan menggunakan istilah darurat secara yang begitu mudah. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan Metro Ahad. Ruangan anda muskil betul masih tak jawab. Setiausaha Parlimen di Jabatan Perdana Menteri. Seorang bertanya, saya sering membaca kisah wanita terutamanya ibu tunggal yang menjualkan diri untuk membesarkan anak. Puncak pendekatan ini secara terang adalah haram, itu jadi pelajar. Persoalannya, adakah kehidupan dan pendidikan anak yang membesar dengan wang begini akan mendapat keberkatan Allah? Adakah anak yang mengetahui pekerjaan ibunya tetapi masih menggunakan wang itu untuk itu akan turut berdosa? Dan bagaimana pula hukumnya jika wang itu digunakan untuk membayar zakat fitrah? Kata Dr. Masyita, hukum di dalam Islam berbeza-beza mengikut keadaan seseorang. Ringkasnya saya nak sebut di sini, mengikut istilah yang dipakai di sini, ia terpaksa membayangkan wanita berkenaan terdesak melakukan perbuatan dilarang dan bukan dengan kehendak hatinya. Dia terdesak berbuat demikian demi menyelamatkan anak dan memberi makan. Perkara dilakukan dalam suasana darurat, terlepas daripada hukuman biasa. Saya nak sebut dari sini bahawa mungkin dari segi fiqhnya bagi orang yang ada pengetahuan agama yang ada. Tetapi apakah wajar seorang yang ada pengetahuan agama dalam keadaan negara kita seperti ini menjawab dengan jawapan seperti ini seolah-olah memberikan leksion kepada semua orang akan memberikan kepada hujah bahawa kami terdesak, kami terpaksa mengasuhkan diri nak mengalah anak kami, nak pastikan anak-anak kami mendapat pelajaran. Kerana semata-mata menggunakan hujah barulah. Negara kita segala-galanya ada. Allah SWT mengatakan bahawa bersabarlah di atas muka bumi Allah dengan menjual manusia yang begitu banyak akan muka bumi Allah. Tak perlu hutang kepada orang lain. Doktor masih dah kata, kalau dah terdesak angin dan bila. Kalau dia dipaksa di satu bendera, ini dia dipaksa. Hanya semata-mata mencari jalan mudah untuk mendapatkan mak. Inilah saya katakan bahawa mereka bukan memberikan jawapan yang mendidik. Sepatutnya masih harus memberikan jawapan yang mendidik. Dia harus menjawab kepada jawab soalan ini dan mengatakan bahawa mana ada terdesak, mana ada darurat. Sekarang negeri kita masuk. Segala semua yang mesti ada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saja semua orang bekerja untuk mencari mereka berjaya mereka hidup. Ini jawapan yang harus diberikan yang bersifat mendidik kepada rakyat. Tapi dia jawab kata dah selesai amal dia. Kalau ada yang tak jawab betul, tak ini mereka kaya terdesak, dia tak ada duit, dia apa nak pakai. Walaupun ini hukum darurat, kata Dr. Masyita, siapa nak pakai, mari. Jadi, satu itulah pokok yang sekarang ni istilah jigoro. Jigoro ni lelaki, pelajar lelaki. Jadi, mana-mana ada orang-orang yang suami dia pun tak di kanan sini, jadi dia nak pakai khidmat dua, dia pakai dua. Jadi bolehlah, kalau itu hukum darurat, mana-mana orang lelaki yang miskin, tak ada pakai khidmat, dia pakai jual dia. Bagi siapa nak pakai saya. Sebab itu, dalam isu pemberian jarum dan kondom percuma, mana satu ujung bulan minum jual. Sebab banyak kata mengatakan bahawa kami memerlukan masa untuk menyelesaikan kalimat daripada berbagai-bagai pihak. Sebelum menggunakan sebarang satu. Cuma-cuma, Pak Islam mengumumkan pelaksanaannya pada agama ini dengan alasan bahawa masalah ini kritikal, iaitu menggunakan
ini lelaki yang sudah berkahwin. Sudah meninggal. Lelaki yang sudah berkahwin, sudah terdapat. Kenapa? Kerana akibat daripada jawab ataupun persetubuhan. Bermakna bahawa lelaki yang sudah berkahwin yang mendapatkan sifat ilahiyah, dia bukan tidak bersetubuh dengan isteri dia. Tetapi dia buat bersetubuh dengan orang lain. Sama dengan pelacur. Ataupun mana-mana perempuan ataupun mana-mana wanita, mana-mana kaki. Mana mereka yang akan sudah bahawa Allah yang memberikan percuma itu hanya akan digunakan untuk yang bersetubuh dengan isteri dia. Kalau selama ini dia bersetubuh dengan isteri dia, tentu dia tak akan dapat SIB dan A. Bermakna bahawa kerajaan sejati langsungnya telah menggalakkan kepada tindakan. Mana? Dia tak kondom mana? Dia menggalakkan penggilaan. Yang kedua dia memberikan jawab. Jawab percuma bersama dengan dadah gantian leteron. Sedangkan saya akan nanti bahawa dari segi hati kecil pemanang sendiri sebuah NGO yang dikendalikan oleh kerajaan, pengurusi pemanangnya. Persatuan Penyandang Dadah, pengurusinya Dato' Jenderal Adirin Zain Timbalan Menteri Pertahanan. Dan juga orang-orang pemimpin di mana yang lain. Hakikatnya mereka sendiri mengatakan bahawa mereka tidak bersetuju. Sebab dalam sebuah hadis menyatakan bahawa bulan 10 ini pemadam akan menghadapi masalah. Satu masalah mencegah penyakit dadah. Yang keduanya program yang akan dibuat oleh Kementerian Kesihatan beri dadah, percuma dadah, gantian, beri jawab, beri kondom percuma kepada penyakit dadah. Ini masalah yang akan dihadapi. Kerajaan hanya menyatakan bahawa cara begini akan menghinakan uang. Lebih kurang 500 juta yang tadi menjimatkan uang. 500 juta atas 90,000. Karena jangkaan pada beberapa tahun yang akan datang ini 90,000 pelanggan data yang mengidap HIV dan AIDS. Padahal sekarang ini kalau Allah mengatakan darurat, jumlah pelanggan data yang dijangkiti HIV dan AIDS ini tak sampai 0,05%. Tak sampai 1%. Kalau dia kata bahawa 9 dari 10 orang layak mencari menginap HIV dan AIDS, ya, itu mungkin mudah tahulah. Dan sekarang ini, daripada 25 juta rakyat Malaysia, hanya 0,5% sahaja penyakit dadah yang mengidap HIV dan AIDS. Kita ada tugas nanti, kita bertemu dengan tugas nanti. Mereka mengatakan kami sudah pakai kaum dulu. Apa yang aku dapat kerajaan? Malah dalam interview nanti ini tidak. Penyakit dadah sendiri, dalam interview mereka, dia kata apa? Apa yang dibuat oleh kerajaan yang membagi? Otak penyakit dadah lebih cerdik daripada otak pemimpin UMNO. Bahlul. Jangan kena mati. Kalau akan jadi dalam masyarakat ini, peruntukan setahun untuk percubaan ini akan memakan wilayah 154 juta. Setahun ini, 154 juta ringgit Malaysia. Kita akan gunakan setahun untuk apa? Untuk projek beri jawab, kondom dan dadah metadon secara percuma. Juga kamu oleh pengawal pedak kerenti macam mengatakan bahawa dadah metadon ini sejenis dadah gantian untuk menguangkan kekajian. Betul mereka mengatakan bahawa dia akan menguangkan kekajian bila diberikan dengan jumlah yang kecil. Tetapi apabila orang yang menerima itu mengambil dalam jumlah yang besar, maka akan menyelesaikan masalah. Dia akan menyebabkan kekajian itu akan terus berlaku. Soalnya 154 juta akan digunakan.
kerana nak menyelamatkan bank. Kerana kalau kita belanja dengan RM90,000 beli ubat untuk RM90,000. Pengingat HIV ini, kita akan memakan satu jumlah yang besar. Tapi kalau kita buat cara ini, bagi ada percuma, bagi jauh suntikan percuma, bagi kondom percuma, kita akan jimat 500 juta. Dia hanya fikir soal jimat wang daripada memikirkan masalah sosial yang lain yang akan berlaku. Bagi dia, yang penting wang. Yang penting wang dijimatkan. Soal orang berzina, itu bahaya. Untuk bayangkan, inikah dia pemikiran pemimpin UMNO dan Barisan Islam. Pemikiran yang tak menggambarkan tentang kemampuan dan keupayaan untuk kita menangani masalah-masalah sosial yang berbangkit dalam masyarakat kita ini. Sepatutnya pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Islam harus memikirkan bagaimana usaha ke arah untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat kita. Undang-undang tak ada, kalau berlaku salah undang tak ada, hukuman dia, penjara, hukuman dia kali gantung. Tapi dengan pendekatan baru supaya ini, seolah-olah dia menghalalkan penyembahan darah. Tapi apa guna kita buat pengajian ini dengan kita berbuat apa? Sebab itu kita perlu fikir bagaimana usaha untuk menjana kesenjangan kepada masyarakat Malaysia, kepada generasi muda. Undang-undang untuk menghalang daripada peredaran langsung berlaku secara kemana-mana mungkin berkembang. Sepatutnya kita dari segi undang-undang dengan untuk hulu ini dihulukan undang-undang yang berbeda. Tapi hari ini seolah kerajaan menggalakkan untuk orang. Bila kita mau bercuma, dia mengalahkan untuk menangani darah untuk penyelesaian ini. Kamu nak buat dengan apa kamu berbuat, asalkan kamu selamat daripada HIV. Kamu tidak mengalirkan HIV yang ada pada kamu itu kepada orang lain. Kamu boleh tubuh, kamu boleh puaskan nafsu kamu. Padahal sepatutnya hukuman dia ada. Sebabnya hukumnya dia hudud. Bila kaya hudud seperti mana dia kemuka pikiran dan hudud. Itu orang sebagainya. Kamu mengatakan bahawa penyelesaian masalah sudah disimpan dalam undang-undang. Tapi sekarang, kamu menghalalkan. Sejak tahun ini kamu menghalalkan perbuatan yang tak sepatutnya dilakukan oleh masyarakat itu. Kebanyakannya yang diberikan bagi oleh Akhbar ini, kebanyakannya yang menyiap HIV dan AIDS ini adalah orang-orang lain. Sebanyak daripada 61,000 yang menyiap HIV dan AIDS 8,955, Melayunya ialah 42,068 orang. Orang Islam. Sekarang kamu nak berubah, dah ada. Kamu suntik dah, kamu pekanggih dah, kamu jangan berhenti. Apa lagi? Kondom, kamu buat dah, kamu gina rupanya. Kamu boleh puas, asalkan jangan kamu kasihkan umat HIV dan yang itu kepada orang lain. Ada yang guna uang rakyat untuk 154 juta. Untuk kita berikan kepada manusia yang sudah tidak berminat untuk hidup. Saya istilahkan penyakit darah yang tegar ini. Dia sampai kepada peringkat ada HIV dan AIDS. Manusia yang sudah tidak berminat untuk hidup. Bukan bermakna saya nak suruh bunuh mereka, tidak. Mereka tahu darah itu berbahaya. Mereka tahu kaya ada. Berikannya peringkat darah. Dia tahu lah. Kata darah itu bahaya. Dia tahu. Dia tahu lah kata bahawa suntikan jauh dan sebagainya itu akan menyebabkan kamu dapat HIV. Dia tahu lah bahawa bersumpah Islam dan secara alam bila sebagainya akan membuatkan kita dan sebagainya. Dia tahu. Kenapa dia buat? Kerana dia sudah tidak berminat untuk hidup. Kita membelanjakan 154 juta setahun. Ini dalam konteks percubaan untuk 1,200 orang. Bukan untuk
jumlah 61,000 yang saya katakan tadi, baru untuk 1,200 orang, 154 juta kita bayar kepada orang yang sudah tidak berminat untuk hidup. Kepada orang yang hidup, rumah dia dirobohkan. Dan kepada orang yang hidup beribadah, masjidnya dirobohkan. Kepada orang yang hidup nak belajar, pinjamannya juga dihapuskan. Bukan kata dia siswa dihapuskan, pinjaman pun dihapuskan. Diumumkan bahawa ini pinjaman PTPTN hanya untuk IPTA dan untuk pelajar IPTA. Untuk pelajar IPTA, tak. Kalau sedangkan pelajar-pelajar lepaskan SPM, SPM yang mampu untuk pergi ke IPTA ini sangat terhad. 80,000 saja. Yang lain jangan itu oleh IPTA. Maknanya kalau anak-anak kita yang tak berkeluar ke IPTA, kalau pergi IPTA, tak ada pinjaman daripada kerajaan. Jangan kena dia sudah pinjaman daripada kerajaan negara. Maknanya kerajaan nak beritahu kepada kita, tak ada duit, jangan pandai. Tak ada duit, tak boleh belajar. Orang miskin, kena bodoh. Orang miskin hanya layak untuk menjadi bodoh. Orang miskin tak boleh, tidak layak untuk menjadi pandai. Orang miskin hanya layak untuk menjadi bodoh. Tak ada. 600 polis vocational yang kebanyakannya adalah abang-abang Melayu yang dihantarkan, yang mendapat lulusan SPM, PMR, yang tak begitu baik dan sebagainya, mereka ini mencari ilmu yang berkaitan dengan kemahiran. Pergi kepada polis vocational. Pinjaman untuk mereka ini juga dihapuskan sebelum ini. Walaupun kerajaan telah mengumumkan, sudah menyediakan jumlah peruntukan, tapi sampai hari ini dalam sebuah kabar diberitahu oleh sebuah polis, begitu masih belum disalurkan. Bermakna bahawa untuk belajar vocational kemahiran pun, khususnya untuk orang-orang Melayu, tak ada untuk kita semua. Sekali lagi, dia nak beritahu kepada kita bahawa orang miskin tidak boleh mahir. Belajar vocational yang belajar kemahiran. Orang miskin tak boleh mahir. Orang miskin tak boleh pandai. Orang miskin yang layak duduk di kampung menolak getah, menanam padi. Orang miskin hanya layak untuk menyambung warisan kerja kampung ibu dan ayah dia. Untuk belajar kuliah swasta yang SPM dia apa baik, tapi dia tak boleh pergi IPTA, dia tak dapat bantuan, dia tak dapat pinjaman PTPTN. Penagih janda yang dah tanggung hidup 154 juta dia. Bagaimana letak pemikiran-pemikiran kamu yang tidak tahu membedakan antara yang baik dan yang buruk? Pendidikan satu benda yang baik, yang seharusnya digalakkan kepada masyarakat kita. Islam sendiri menggalakkan. Seperti mana dalam ayat 49 kita belajar sekarang. Menggambarkan bagaimana kita digalak untuk mencari ilmu, belajar dan sebagainya, melalui pembacaan. Kita harus belajar sampai kita menjadi pandai. Untuk ilmu sampai ke negeri China, kita mesti tuntut ilmu. Di mana saja, sampai 5 orang. Ini suatu kebetulan pendidikan. Tapi kebetulan pendidikan ini sudah dikomisilkan, didagangkan, diniagakan dengan pinjaman itu pun kena bayar balik. Hak pinjaman itu pun kalau pergi IPTA tak bayar apa, tak bayar apa. Yang bayar, tak bayar. Penagih ganda yang ada dalam kita HIV dan AIDS yang duduk saja di lorong-lorong majlis, lorong-lorong sempit. Dia dah tak boleh hidup dah, duduk rumah ada tempat tinggal di celah-celah kota. Orang yang belajar pun tak mau, hidup pun tak mau. Orang itu diberikan, bukan mereka pinjaman. Dia tipu, free of charge.
depan Kementerian Kesihatan juga akan melaksanakan skim insurans kesihatan. Tak ada lagi pembiayaan secara percuma oleh kerajaan. Tak ada. Tak ada lagi pembiayaan ubat secara percuma oleh kerajaan. Kos perubatan semua kena ditanggung oleh rakyat. Tuan-tuan ada pergi klinik ke hospital semua sudah akan tanggung. Melalui tuan-tuan kena beli insurans. Nilai harga diri tuan-tuan sama nilai dengan motor dan kereta tuan-tuan. Jadi tahun bukan sahaja insurans motor tuan-tuan diperbaharui. Insurans tuan-tuan untuk mendapat hemat kesihatan juga mesti diperbaharui. Kalau pergi bawa CD insurans tu, CD insurans kesihatan yang nak mati, tuan-tuan boleh balik. Mereka balik, dibuat untuk umur kampung. Tak layak untuk mendapat hemat kesihatan di hospital. Maknanya, kita pembayar cukai dalam negara kita. Cukai pintu dikenakan, cukai tanah dikenakan, cukai belian dikenakan, cukai telefon cukai. Macam-macam dia cukai dikenakan. Cukai gigi dikenakan. Bila nak dapat hemat kesihatan, kita dikenakan juga. Sebab tu ada dengan cukai itu dari rakyat ini. Sebab tu dia pulang untuk apa? Untuk memberikan khidmat kesihatan yang baik kepada rakyat. Sekarang, rakyat yang bayar cukai, rakyat yang dikenal macam-macam ni, bila dia dapat hemat kesihatan, dia kena bayar. Penyakit darah, dia kena bayar apa? Dia kata, kalau tak ada berapa benda, aku tak bayar cukai apa? Cuma aku nak mati lah. Okey, jadi dia kata, apa cuma? Ini yang saya dikatakan kepada Allah. Orang miskin tak layak untuk sakit. Tahun depan akan dilaksanakan dasar kesihatan negara. Orang miskin tak bisa sakit. Dia nak beritahu kepada kita, bila dia naikkan tu, dia nak beritahu bahawa kalau hang tak nak duit, hanya naik riwayat. Dia naikkan cas hospital, pada mengenai skim insurans, dia nak beritahu bahawa kalau kamu tak nak duit, jangan sakit. Sakit hanya untuk orang kaya. Pandai hanya untuk orang kaya. Yang hanya dapat pada orang miskin, orang marhain seperti kita, jangan dapat. Orang miskin, orang marhain, kena sihat, tak boleh sakit. Mana tahu? Kalau kita tahu kita sakit, kerana kita berhenti tidak, kita siap jangan main ini. Aku tak nak duit lagi. Ada terlaksana dasar pendidikan. Baru negara kita, orang miskin tak layak jadi pandai. Akan terlaksana dasar kesihatan dalam negara kita, orang miskin tidak boleh sakit. Akan berlaku dasar pengangkutan dalam negara kita, orang miskin tidak bisa untuk naik ke lebih baik. Dasar kesihatan orang miskin tidak bisa sakit, sakit hanya untuk orang kaya. Kalau anak di rumah merengek, menangis kerana kesakitan, ibu boleh menenting kepada si anak. Kau faham kamu kita kan miskin, pada bisa sakit. Inilah dasar pembinaan dan pembangunan dalam negara kita yang nak dibawa oleh UMNO dan Parti Nasional. Sebab itu saya katakan semua ini kepada tuan-tuan semua. Agar tuan-tuan dapat lihat bagaimana kebaikan yang telah mampu kita terjemahkan di waktu kita memerintah dalam negara kita. Di dalam negeri Selangor ini khususnya. Kebajikan kepada rakyat yang tidak bertanah diberikan tanah untuk dia membina penghidupan baru. Soal-soal kebajikan yang lain kita berikan, kita membantu rakyat. Kita tak mengambil cukai pintu yang membebankan rakyat. Kita tidak kenakan tur yang membebankan rakyat. Ini dasar kebajikan yang dibawa oleh kerajaan yang dipimpin oleh PAS bersama dengan rakan-rakan dalam barisan kerajaan.
untuk pemimpin-pemimpin UMNO melihat bagaimana rakyat yang hidup dalam negara Malaysia sekarang yang sedang mengalami tekanan hidup yang amat sangat. Dengan kenaikan harga barang, dengan cas yang dikenakan oleh kerajaan melalui berbagai-bagai peringatan ini, maka sudah pasti akan menyebabkan kehidupan rakyat yang makin terhimpit. Bagi itu kepada rakyat yang ada pada malam ini, saya menunggu kepada tuan-tuan semua. Walaupun saya menunggu kepada UMNO pada nasional pemimpinnya, supaya menarik balik negara dasar yang tidak ini. Dasar-dasar yang tidak akan jadi yang memudahkan kehidupan rakyat kita. Tetapi yang lebih pentingnya kepada saya ialah rakyat dalam negara kita ini mestilah rakyat yang hidup dengan suatu budaya baru, iaitu hidup bersoal, hidup bertanya, bukannya hidup tanpa soal. Manusia yang hidup tanpa soal ini selalunya akan terpedaya, selalunya akan dizalimi. Manusia yang hidup tanpa menyoal apa yang berlaku di sekitarnya, apa yang dilakukan oleh orang lain, selalunya akan ditipu dan akan dizalimi oleh orang lain. Seperti mana seorang tukang rumah yang sedang bertukang, yang sedang memaku paku dengan penukul, tiba-tiba bukan paku yang dipukul, tetapi jarinya yang dipukul. Lalu jarinya berdarah. Dia meminta anaknya membawa dia ke klinik. Dalam keadaan kesakitan, anaknya pergi ke klinik. Bawa dia pergi ke klinik. Dia pun terus pergi berjumpa dengan jururawat. Kanan saya sakit berdarah. Jururawat kata duduk. Dia pun duduk. Di sebelah dia itu ada 2 orang lagi yang sedang duduk di atas kursi. Kemudian keluar seorang jururawat yang lain. Terus datang ketiga-tiga kepada ketiga orang. Mengatakan kepada ketiga orang ini, mana mulut? Semua ketiga-tiga itu nama tanpa bertanya apa tujuan nama mulut. Lalu dibandingkan setiap satu mulut itu dengan suhu untuk memukul kepanasan pada. Ya, lewat satu, dua, tutup mulut, kemam mulut. Cukup masa, bila tutupkan tangan balik suhu tersebut. Kawan yang jarinya berdarah tadi ini mengatakan kepada orang yang bersebelahan, aku datang bukan demam. Aku jari, aku darah. Kenapa dia sudah pulang mulut? Kawan berkata, kamu jangan tanya apa-apa. Ini peraturan. Mulai sini dia suruh nama, kita nama. Jangan kata apa-apa. Ikut peraturan. Ya Allah, ya. Kawan sebelah lagi, dia kata, perintah apa juga? Dia sudah nama. Okey, kamu sudah. Jadi anda, yang aku diputih, apa pula aku diputih. Saya tak surat yang suruh nama dia. Inilah akibat daripada orang yang hidup tanpa bersama. Orang yang hidup tanpa soal, akhirnya diperbodoh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.